Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Stay home, stay safe, dan terima kasih kepada frontliner. Dah lama F1 tak bersiaran dekat video ni. Jadi hari ni F1 nak cerita sikit lah kan. Cerita pasal apa? Pasal kenapa pentingnya kita kena ada ilmu pasaran saham ni kan. Ilmu niaga dan ilmu pasaran saham ni. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan anda di luar sana kan, sebenarnya pasaran saham ni ataupun ekonomi secara keseluruhannya dia ada cycle satu kitaran lah. Kitaran yang mana setiap 10 tahun lebih kurang akan berlaku kejatuhan lah, atau akan berlaku kemelisitan. F1 dah hidup dalam dunia ni, singgah dekat bumi ni kurang lebih 50 tahun lah. Jadi dah lalu kali ni kali keempat lah tahun 80-an, 86, 87, 88 masa tu kan, kejatuhan harga minyak, yang mana masa tu orang balik daripada Amerika ke, balik daripada UK ke belajar kan, graduate tak ada kerja balik kan jadi cikgu, walaupun dapat kelulusan yang baik dalam bidang yang macam-macam. Kemudian kejatuhan pada masa tu, kejatuhan tu tahun 80-an, F1 tak rasa lah. Yang rasa mak apa F1 lah kan. Tak rasa pasal apa? Sebab F1 masa tu budak lagi kan. Kita masih lagi dalam tanggungan kedua apa kan. Kemudian tahun 97-98 Asian Financial Crisis. So masa tu yang paling teruk kan. Masa tu Alhamdulillah F1 masih ada kerja, tapi memang syarikat-syarikat bungkus kan, ramai orang ni hilang pekerjaan dan sebagainya. 97-98 Asian Financial Crisis kan. Pada masa tu tak ada moratorium ni kan. Kalau kena buang kerja, apa kerja dah haram semua kan, kita tetap kena bayar juga installment kereta kita, installment rumah kita dan sebagainya kan. Alhamdulillah, kalau kita buat perbandingan pada sekarang ni kan, dengan penularan wabak COVID-19 ni kan, kerajaan kita dah lebih bersedia lah. Kerajaan kita dah bagi moratorium yang mana kita tak perlu bayar untuk 6 bulan ke depan. Tak perlu kita nak bayar kereta, rumah dan sebagainya kan. Malahan untuk golongan B40, M40 dapat bantuan daripada kerajaan kan, demi untuk merancangkan kembali ekonomi negara kita kan. So keadaan tu jauh berbeza lah kan. Pada F1 1997-98 ni 3 kali lebih teruk lah daripada keadaan sekarang ni kan. Kemudian ia berlaku lagi pada tahun 2007-2008 kan, disebabkan kena isu subprime kan. Isu subprime telah menyebabkan banyak syarikat-syarikat gergasi Amerika seperti Lehman Brothers, Bear Stearns dan sebagainya kan. Even Citibank pun jatuh merudum kan, dan jatuh bankrupt banyak juga syarikat-syarikat yang jatuh bankrupt. Kalau tak bankrupt pun mereka diselamatkan oleh kerajaan Amerika. Malaysia juga terjejas kerana isu subprime yang berlaku di Amerika itu. And jadi sekali lagi F1 juga terjejas, teruk juga kan. 1998 rugi ratusan ribu. 2007-2008 apa jadi ialah F1 terpaksa meminjam lah kan. Terpaksa jual kereta, terpaksa jual motor besar F1, terpaksa ambil duit EPF untuk daripada akaun 2 untuk bayar bulan-bulan, terpaksa jual perlindungan insurans yang ada, semua pegangan insurans yang ada kita jual, terpaksa meminjam duit ratusan ribu untuk go through lah, sebab kerana FY frontliner dalam ekonomi kan, pasal FY dalam pasaran saham. Jadi kejatuhan yang 2007-2008 tu memberi kesan juga, dan apa jadi ialah ia memberi iktibar lah kan? Memberi iktibar pada FY untuk bersiap sedia untuk 10 tahun yang mendatang, menunggu akan kehadiran recession yang seterusnya kan. Tunggulah kan, 2017 tak datang kan, tunggu 2018 pun datang, tunggu 2019 pun datang kan, dan 2020 tiba-tiba ia datang dalam bentuk apa tahu. Bukan dalam bentuk economic downturn kan, bukan kerana sebab subprime ni, sebab kerana harga tanah di US tu, tapi kali ini disebabkan satu penyakit, satu virus kan, virus bernama coronavirus kan, atau COVID-19, yang mana dia menjejaskan seluruh aktiviti ekonomi, dia melumpuhkan seluruh aktiviti ekonomi
kan. Dan ramai orang terkesan kerana keadaan ini kan. Kepada mereka yang tak bersedia, memang terangkat lah kan. Memang terasa lah sangat-sangat kan. Terasa apa? Antaranya terasa menyesal pasal masa ada duit dulu kita duk buang-buang. Masa kita ada duit kita duk melancong lah, kita duk beli barang-barang mahal lah, barang mewah, kita duk makan dekat hotel-hotel mewah dan sebagainya. Bila tiba keadaan sekarang kita dah tak ada savings kan. Tapi alhamdulillah nasib baik kita ada dapat moratorium dan sebagainya yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk membantu. Alhamdulillah kan. Jadi untuk 6 bulan ke depan dalam keadaan yang tak menentu ni, ia menimbulkan kerisauan lah kepada ramai pihak, betul tak? So cerita dia mudah je tuan-tuan puan. Nabi kata kalau hidup ni kan, kita hidup ambil apa yang kita perlu, apa yang kita perlu saja, bukan apa yang kita mahu kan. Jadi kadang-kadang kan kesilapan kita ialah bila kita masa ada duit tu memang kita tak ingat. Kita sangkakan duit tu akan terus-terusan datang kan. Masa ada duit tu kita buang-buang lah, itu cerita dia kan. Tak apalah, yang berlalu tu biarlah berlalu kan. So ingatlah, kalau anda di luar sana yang berniaga ke, yang apa ke kan, pertama ingat yang tak ada 10 year cycle will always come. Sekarang ni tahun 2020 kan. So hati-hati dah ke depan ni 2030 kan. Sebab keadaan yang sama akan berulang lagi kan, demi untuk menguji dan meruga kita. Yalah, kalau hari tak kiamat lagi kan, ia akan jadi. That is the cycle of life. And sebab apa? Kalau kita tak beringat nanti masalah juga akan timbul. Tak kisahlah. So kita hadapi keadaan sekarang kan. Keadaan sekarang yang mana tak menentu. Sama ada kita kalau kita buat bisnes pun, bisnes kita tak menentu. Pasal apa? Kita tak boleh jalankan bisnes disebabkan lockdown ni kan, PKP kan, PKPD. Kita tak boleh bergerak, satu kan. Nombor duanya kita nak pergi kerja pun tak boleh pergi kerja kan, kecuali orang-orang yang kerja dalam industri utama tu kan. Dan everything look bleak lah, ke depan look bleak. Tapi ingatlah kan, jangan risau kan. Satu recession tu kan, dia paling awal pun ambil masa 9 bulan kan, minimum dia, dan paling maksimum pun ambil masa 2 tahun. Lepas tu dia akan kembali pulih lah seperti mana yang berlaku 1997, 98, 1999 dia dah pulih kan, 2007, 2008, 2009 dia dah mula pulih dan meningkat kan. Jadi jangan risau kan, kita cuma perlu bertahan dalam jangka masa maksima 2 tahun ini kan. So saran FY, kita berkira-kira lah kita jaga makan, jangan makan nak mewah-mewah lagi kan. Kita berdikit-dikit kan, kita beli apa yang perlu kan. Just cuba bertahan lah kan. InsyaAllah lepas selesai semua ni, keadaan akan lebih baik kan. Lagipun Allah berjanji, Allah tidak akan membebankan makhluk dia kan lebih daripada apa yang dia mampu tanggung kan. Satu. Nombor dua, Allah juga berkata kan, satu kesusahan tu Allah berjanji yang satu kesusahan tu akan digantikan dengan dua kemudahan, dengan dua kebaikan kan. So jangan risau kan, InsyaAllah keadaan ke depan akan jadi lebih baik kan. Ifah cuma nak berpesan kat sini apa tau, nak berpesan kan kepada businessman ke whatever what not kan. Going forward kan, keadaan akan jadi berbeza. Kenapa? Virus yang datang ni kan, dia akan menetap kat sini. Apa maksudnya kan? Kalau kita tengok ribut taufan, dia datang tiap-tiap tahun, dia datang. Gempa bumi, dia akan ada tiap-tiap tahun, dia ada kan. Kita tengok apa pun jugalah, jerubu dia akan datang lagi. Begitu juga dengan virus ni kan, dia akan datang lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi kita yang kena buat persiapan kan. Keadaan mungkin berubah kan. Is a new normal dengan keadaan yang mana silap kita terpaksa selalu berkurung kan, tak boleh rapat-rapat kan, tak boleh peluk-peluk, tak boleh cium-cium kan. Jadi kena hati-hati ada keadaan ni, dan kita kena cari satu perniagaan ataupun satu pekerjaan yang sustainable yang sustainable di masa depan kan. Yang mana bila tiba keadaan yang begini, kita masih boleh menjalankan pekerjaan kan, kita masih boleh mencari rezeki kan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dia dah shift kepada online lah jadi kita kena pastikan dalam perniagaan kita tu, kita kena persiapkan dengan cara menjual secara online dan sebagainya. Yang ni penting kan, sebab this is going to be a new normal kan. Keduanya pesanan FI ialah kena ingat lah kena ingat yang 10 tahun tu akan datang kan. Janganlah bila kita senang-senang tu kita habiskan duit kita. FI faham kadang-kadang kita ni kenapa tau, kita orang susah kan, kita orang susah, dah lama kita susah, daripada kecil kita susah. Tiba-tiba kita buat perniagaan dan tiba-tiba kita dapat duit yang banyak kan. Jadi kita tak tahu nak organize duit tu. Kita tak tahu macam apa yang perlu kita lakukan dengan duit tu. Jadi kita membelanjakan sesuka hati, seakan-akan besok duit tu akan datang lagi, esok akan datang lagi
Apa jadi bila dia tak datang seperti hari ini, seperti sekarang ni kan, kita duduk kat rumah, tak ada duit yang masuk. Aduh, pening. Betul tak? Lepas tu kita ada komitmen kan, komitmen kita besar. Lepas tu kita dah duit kita dah kecupis kan. Hanya kerana kita ada satu mentaliti yang menyangkakan duit tu akan datang kan. Kita ada mentaliti yang duit tu akan datang lebih banyak kan. Sedangkan kan, kita juga kena faham yang the cycle of economy tu 10 tahun naik, 10 tahun turun kan. Jadi kena selalu beringat, selalu kena berhati-hati kan. Kalau berniaga pun kan, bila ada duit tu pastikan kita ada reserve kan, pastikan kita ada duit simpanan kan. Guna rule of thumb kan. Rule of thumb tu maknanya kita 30% kita simpan, kita 30% kita gunakan untuk bills dan sebagainya kan. 30% untuk aktiviti perniagaan kan. 30% kita kena simpan. Lagi 10% tu boleh kita gunakan untuk sedekah ke, derma ke, sumbangan ke dan sebagainya. Ingat pada tu. Lagi banyak yang kita simpan lagi bagus. Sebab simpanan ni akan menjaga kita kadang-kadang yang terdesak macam ni. Itu cerita dia. Sebab kalau kita tak ada simpanan tu pada ketika ini kan, simpanan kita nipis kan, ia akan menyukarkan kita kan, ia akan menyebabkan kita stres kan. Dan stres tu boleh menyebabkan kita kita menempiaskan stres kita tu pada orang lain kan. Kita marah isteri kita, anak-anak kita kan, kita buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat kan. Kita marah kepada kerajaan, kita marah kepada netizen, kita marah kepada artis, kita marah kepada sesiapa yang kita nak marah hanya kerana nak melempiaskan nafsu kita, nak melempiaskan kemarahan yang ada dalam diri kita. Yang tu tak bagus. Itu bersifat negatif. Kerana pada ketika ini kata-kata yang positif, kata-kata pengharapan dan kata-kata kegembiraan adalah lebih penting bagi kita sama-sama membantu untuk keluar daripada keadaan ini. Boleh so itulah saja pesanan FYI untuk kali ini kan. Ingat selalu berhati-hati, stay home, stay safe, dan terima kasih kepada semua abang-abang dan kakak-kakak yang di luar sana yang berusaha untuk memelihara kita, menjauhkan kita dari terkena penyakit COVID-19 ni. Sekian dahulu pesanan FYI and sesungguhnya baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada FYI sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.